我们恭请主坛4年来上师为我们发语开示。首先，我们请虔诚合掌，我们一心敬礼真佛宗根本传承上师圣尊莲生活佛，一心敬礼真佛宗历代传承祖师，一心敬礼今天法会主尊。南无大愿地藏王菩萨摩诃萨，一心敬礼南无无极瑶池金母大天尊，一心敬礼坛城三宝，一心敬礼真火海会十方三世诸佛菩萨摩诃萨。Marilah kita dalam sikap anjali sembah sujud kepada Maha Mula Carya Lian Seng, kepada Guru Silsilah Chen Fozong, kepada Adinata upacara hari ini Bodhisattva Siti Garbha, kepada Mahadewi Yauce, dan kepada para Buddha, Bodhisattva, para Dharma di persembahan Satya Buddha. 我们最尊敬的灵辉上师。 我们印尼的藏式常驻释莲薨教授师，我们来自台湾的释莲追教授师，我们来自西雅图的藏式释莲赞法师。 我们西雅图的藏式释莲仪法师，来自坤甸真德里藏寺的释莲水法师，来自圆达堂珊珊讲师。 我们幻音堂邵宏讲师，我们印尼的藏式一梦讲师，我们印尼的藏式秋瑾讲师，我们印尼的藏式袁弘讲师。 我们印尼的藏式大卫讲师，我们印尼的藏式望义助教，我们印尼的藏式春明助教，我们印尼的藏式慧教助教。 我们印尼密总协总主席、印尼的藏式理事长刘叶琴师姐，还有我们最尊敬的丁师母，偷走了。这里有印，那我就要称呼一下。 我台湾的我的助理黄静纯师姐，我们的总忏主贤伉俪，各位功德主，各位贵宾，各位义工同门。
大家午安，大家好。我有多少时间可以讲？啊？不是，时间哦，好。这一次很感谢莲辉上师的安排。那么第一次我到印尼里扎市来跟大家结缘。Terima kasih atas undangan dari acara Selian Fei. Kali ini adalah pertama kali saya pertama kali di sini bersama dengan Anda ya menjalin jodoh. 我跟莲辉上师，我们认识已经20几年，那么曾经也来过印尼里藏寺，那么这是第一次来印尼里藏寺主坛法会。Saya telah mengenal acara Selian Fei selama 20-an tahun, namun kali ini adalah yang pertama kali saya hadir di VVBN memimpin upacara. 我们今天做的是地藏王菩萨瑜伽堰口。那么地藏王菩萨瑜伽堰口呢，是这个地藏菩萨中阴救度密法的精华版。 Jadi upacara kali ini adalah Ulka Mulka Yoga Bodhisattva Siti Garba, dan Ulka Mulka Yoga adalah rahasia ya dari tantra sadhana tantra dalam Bodhisattva Siti Garba dalam penyelamatan alam bardo. 师尊说，地藏王菩萨是我们真佛中的超度主尊。那么这个因缘呢，可以讲说跟我有很深的因缘。地藏菩萨也是我的3大本尊之一。 Bodhisattva Siti Garba dengan saya pribadi memiliki nidana yang sangat dalam, dan Bodhisattva Siti Garba juga merupakan salah satu di antara 3 adinata saya. 这个呢，要从40年前讲起。我皈依师尊，那么皈依信还没有寄出去。那么那天晚上，师尊的法身就来找我。 Saat saya pertama kali, ya ini mulai dari 40 tahun yang lalu, saat saya pertama kali bersarana kepada Dichen Focong, saat surat belum dikirim, pada malam harinya Dharmakaya dari Mahaguru telah hadir menemui saya. 那么给我做灌顶加持，从此呢，我修了1年的上师相应法，那么就相应。 他带我到摩诃双莲池， memberikan saya adisthana dan abhiseka. Kemudian saya menekuni sadhana guru yoga selama 1 tahun dan mencapai kontak batin, kontak yoga dalam 1 tahun. Kemudian Mahaguru juga membawa saya ke Mahapadmini Loka. 那么在 摩双莲池的莲花座上一坐下去呢，内心自己流露出来，我这一世来人间要做什么？ Saat naik ke Padmasana di Mahapadmiloka, tiba-tiba di dalam hatiku mengalir dan saya mengetahui apa tujuan saya datang ke dunia ini. 那么从摩双莲池回来，第2天早上，
我起来修法。那么释迦牟尼佛，那个时候我家里只供奉一尊释迦牟尼佛，竟然释迦牟尼佛跟我讲话。Saat itu begitu terbangun di hari kedua, dan kemudian saya menekuni sadhana, kemudian Rupang Sakyamuni yang saya persembahkan di altar tiba-tiba berbicara kepada saya. 那么他告诉我，叫我要开堂祭祀。那么我跟他说，我什么都不会。他叫我慢慢学，他慢慢会教给我。 Kemudian memberi pesan bahwa saya harus membuka wihara. Dan saya juga mengatakan, saya apapun tidak bisa. Buddha Sakyamuni mengatakan, belajarlah dengan pelan-pelan. Dan dengan pelan-pelan akan diajarkan kepada saya. 那么就遵照着佛的这个交代，那么找了几个好朋友，就这样子承认我们开堂。 Dan berdasarkan amanat dari Buddha Sakyamuni dan beberapa pendukung dari saya, begitu demikianlah kita membuka wihara. 那么开堂后的第一年，我们台湾呢，每年的7月份，7月15都有普渡，都有拜。然后那一次呢，瑶池金母叫我呢。 自己主坛用地藏王菩萨中阴救度密法来修持。Dan pada setiap tahun kita setelah mendirikan wihara, setiap tahun kita juga mengadakan pada bulan 7. Setiap tahun kita telah mengadakan penyeberangan. Namun pada tahun pertama, Mahadewi Yautsu berpesan bahwa Anda harus memimpin sendiri upacaranya dan menggunakan Adinata Sthitigarbha dengan Ulka Muka Yoga sebagai upacaranya. 那么那一天晚上，地藏王菩萨现身，交给我2件法宝，一件就是席藏，一个就是光明珠。 你照这个仪轨，然后这样去运作，就会出现来帮你。 Kemudian pada malam itu Bodhisattva Sthitigarbha hadir dan memberikan dua pusaka kepada saya, yaitu Dharma Yudam yang digunakan oleh Sthitigarbha, yaitu mutiara cahaya, dan satu lagi adalah tongkat yang dipegang di tangannya, dan berpesan, Anda lakukan sesuai tata ritual, maka saya akan hadir. 那么那天下午，我就照着母娘瑶池金母的交代，这样去处理。 这一个地藏菩萨的中阴救度密法来修持那一场超度法会。 Berdasarkan pesan dari Mahadewi Yautsu, dan saya pun mengikuti yang dipesankan dengan tata ritual dari Bodhisattva Sthitigarbha, menekuni bawana dari Bodhisattva Sthitigarbha. Upacara penyeberangan tersebut. 那么在这个仪轨进行中，有一个破地狱，还有就是这个用三昧耶印、捧珠印来照这一个幽冥众。那么那一天中午，我照着这样子的方法去做，那么手伸出去。 就真的有一只席藏在我手上，
Ya, berdasarkan tata ritual Ulkamuka Yoga dari Bodhisattva Ksitigarbha, dalam tata ritual banyak mudra yang diperagakan. Saya memperagakan semua mudra tersebut. Kemudian saat saya menjulurkan tangan, benar-benar di tangan saya ada Dharma Yudam dari Bodhisattva Ksitigarbha. 那么地藏菩萨说，结合破地狱印，然后夹住那一个西藏，然后向地上呢一震，马上呢从我的前面地裂开，然后裂到很远的地方。 Bodhisattva Ksitigarbha berpesan memperagakan mudra penerobos neraka, kemudian mengapit Dharma Yudam dari Bodhisattva Ksitigarbha, kemudian dihentakkan di tanah, maka tanah pun akan terbelah sampai ke tempat yang sangat jauh. 那么很远的地方，有那个像黑色的蚂蚁，从那个裂缝的地方一直爬上来。我想说，怎么会破地狱？怎么会有这么多黑色的蚂蚁跑上来？ Dari belahan tanah yang jauh, tampak banyak semut hitam yang bermunculan. Dan saya pun berpikir, kenapa dengan memperagakan mudra ini bisa muncul begitu banyak semut hitam di sana. 然后呢，当我在这样想的时候，那么菩萨呢就把它这个调到我的前面来。蚂蚁呀，竟然是人，小小的人，然后呢手铐、脚镣，然后从那个地上爬出来。 Saat saya berpikir seperti itu, Bodhisattva pun membawa semut-semut tersebut ke hadapan saya. Dan ternyata bentuk wujud dari semut tersebut adalah manusia. Semuanya keluar dari tanah tersebut. 我心里面一阵寒气呀！竟然地狱的众生，满身的业障，全身都是黑色，而且缩得很小很小，像蚂蚁。然后你详细看他的手还是手铐扣着，脚呢还是脚镣镣着。然后我用光明珠去照他。 Dan ternyata makhluk manusia yang berada di neraka itu penuh dengan dosa, menjadi wujud yang sangat kecil, dan tangan dan kaki diborgol. Dan seketika itu pun saya menggunakan mutiara cahaya untuk menyinari mereka. 然后光明珠照他，他渐渐长大。 身体的黑色渐渐褪去，但是呢，长高到像一个孩子这么小的，然后呢，身体变成灰色，就停住了。 Saat disinari dengan mutiara cahaya, kemudian semut-semut tersebut berubah. Semua hawa gelap dari makhluk tersebut menjadi sirna, dan semut tersebut menjadi besar sebesar anak kecil dan berubah menjadi warna keabuan. 那么到结束的时候，他们又收回去地里面，又收回去地里面，然后地又合起来。 Kemudian saat selesai, kemudian mereka pun semuanya kembali ke dalam tanah dan retakan tanah tersebut kembali menutup.
所以说，地狱实有，地狱是真实的存在。我看到那一幕，我心里面想，我第一次主坛，你就让我看这个。瑶池金母、地藏菩萨给我看一个很恐怖的这样的一个画面，也就是在警告我，如果不好好做，你犯了大错，你犯了罪，将来你就是跟他们一样。Melalui fenomena yang saya lihat ini, karena saya pertama kali memimpin upacara dan saya melihat fenomena yang dari Mahadevi Yauce dan Siti Garba ini, saya beranggapan bahwa fenomena ini memperingatkan saya, kalau Anda tidak melakukan penyelamatan ini, tidak melakukan semuanya dengan baik, maka Anda juga kelak Anda akan bernasib yang sama seperti mereka. 所以众生呢，光是生老病死苦，光是这个爱别离苦，生离死别就已经很苦。如果还做了这个地狱的罪，苦中之苦，那种苦无法Ya. Dari 8 penderitaan yang dialami oleh kehidupan manusia, bila ditambah lagi dengan penderitaan dari alam neraka, maka penderitaannya tiada penderitaan yang bisa menandinginya. 所以呢，以我的经验，就是告诉大家，我们做超度，为祖先、为冤亲债主、为残生灵们做忏悔、做超度法会，其实是为自己在做。Ya, kita melakukan upacara penyeberangan, sebenarnya kita melakukannya untuk diri sendiri. 我们修行人是这样子，我们不可以抱着烦恼修行，也不可以抱着烦恼睡觉，也不可以执着放不下，这一些都会变成我们的轮回。 Sebagai seorang sadaka, kita tidak boleh terus-menerus melekat pada kilesa, melekat pada beban pikiran kita dalam bersadana, melekat pada beban pikiran kita saat kita tidur. Dan itu semua akan menjadi penyebab terjadinya tumimbal lahir. 所以呢，我们做超度，做解冤，重点还是在于我们自己的心要放开，我们不可以造业，反而要造什么？要造善事，然后要学习怎么样才能放下烦恼跟执着。 Kita seharusnya tidak melakukan kejahatan, perbanyak melakukan kebaikan. Dan kita belajar bagaimana melepaskan segala beban pikiran yang ada, kilesa yang ada. 这样子呢，我们双管齐下，一方面做报恩，做解冤；一方面我们自己修福德，自己呢学习放下，把烦恼呢忘记，把烦恼放下，两者呢一起来，你的进步就很快。 Dengan kita melepaskan segala beban pikiran kita, kemudian kita menekuni bawana memperoleh pemberkatan, memperoleh rezeki.
Dengan demikian, kemajuan kita akan sangat pesat. 我受师尊的点化，受瑶池金母的这个教导跟传法，还有颁法旨。那么我自己到摩诃双莲池，自己内心发露，我应该要做什么？所以一回来叫我开堂，又让我亲眼看到这一幕，所以我自己呢就很警觉。 Dari segala fenomena yang saya alami ini, dari kemahapat ini juga melihat apa yang harus saya jalani dalam kehidupan ini, dan saya mendirikan wihara, maka saya melakukannya dengan sangat berhati-hati. 我昨天呢是第一次参加这个真火宝忏的这一个礼拜拜佛。那么今天早上起来呢，两个脚都硬了。Ya, saya pertama kali menghadiri upacara pertobatan Kaisaliang, dan sejak kemarin dan tadi pagi saya bangun tidur, rasanya kaki saya kok mengeras. 我们人呢，师尊说，没有一个人不必忏悔。我们日常在修行之中，在礼佛就要忏悔，然后忏了悔，我们就要想我们哪里不对，不只是去做坏事的不对，是你有什么放不下，你在苦恼什么，你有什么执着放不下，连这个都要忏悔。 Tidak ada seorang pun yang tidak perlu bertobat. Yang terpenting adalah saat kita bertobat, kita mengakui apa kesalahan kita. Bukan hanya kesalahan yang pernah kita perbuat, namun kemelekatan kita. Bila kita tidak bisa melepaskan, kita terus melekat. Itu semuanya kemelekatan itu harus kita harus bertobat atas segala kemelekatan itu. 我这里呢，要跟我们的总忏主的这对贤伉俪呢讲一下。那么你花心当总忏主，花心来这一个拜忏，这个功德，再加上我现在跟你讲的。 从你的内心去放下你的执着，你有什么烦恼也暂时放下。我告诉你，这样你就功德圆满。Ya, saya berpesan kepada donatur utama upacara kita dan Anda semua, Anda berniat sebagai donatur dan Anda berniat hadir di upacara ini, asalkan Anda bisa melepaskan segala kemelekatan Anda, bisa melepaskan segala beban pikiran Anda dengan seketika, maka pahala Anda akan sempurna. 这样的修行叫事半功倍事半功倍。 效果就是非常的好，成就非常的快，就不必像我拜到两只腿都硬了。Dengan demikian, pahala Anda akan berlipat ganda dan keberhasilan akan lebih cepat. 所以每个人。 都一样。我们为的是什么？断烦恼，
了生死啊，我们才需要修行啊，我们才需要求忏悔啊，我们才需要什么做善事啊，布施啊，需要修禅定啊，这一些种种种种加起来是为了什么？断烦恼了生死。Kita menekuni sadhana, bermeditasi, segalanya, semuanya adalah tujuannya untuk melepaskan beban pikiran atau kilesa dan terbebas dari kelahiran dan kematian. 所以说，很多事情是由心所生啊，很多事情种种呢，我们也是由心而灭。你放得下，你很多的烦恼就灭了，那就这个禅定是这个禅定是我们第一定。我们一般人都求怎么样才能相应，怎么样才能入三摩地。Ya, kita semuanya selalu menginginkan bagaimana kita bisa mencapai samadhi, bagaimana kita bisa berhasil dalam sadhana kita. Dengan kita bisa melepaskan pikiran kita, beban pikiran kita, ya, dan kita melepaskan ke segala kemelekatan kita. Inilah suatu jalan keberhasilan kita. 我们忏悔法里面呢，有一句话说。我们忏悔法里面有一句话，说：“罪由心起，从心忏。”我们很多的罪都是身口意所造，那叫做心，起心动念，由这个身口意所生。所以呢，我们只要把外在的这一些执着、这一些烦恼、这一些无明，你暂时把它放下，你不要带着它进入坛城。你进入坛城，就是告诉自己，我就是在这里精进，这是我的时间，我不管外在任何什么样的事情，我都先把它放到外面去，不管。Ya, tadi ada yang terlewat. Semuanya berawal dari semua kegalauan atau segala kilesa berawal dari hati. Kalau kita bisa melepaskannya, maka segala kilesa pun tidak ada. Asalkan kita bisa melepaskan semua itu dengan sejenak saja, dan kemudian kita melakukan bhavana. 包括我们要睡觉，也要先整理一下你的念头。如果你有什么烦恼，有什么事情，你一样先把它丢到床下，懂吗？不要让它上到你的床。我现在都把它丢了，我现在就是好好的睡一觉，明天早上再把它捡起来，好好的想一想。 Termasuk juga saat akan tidur. Saat akan tidur, semua beban pikiran lepaskan semua, lempar ke dalam kolong. Kemudian saat bangun pagi, baru kemudian kita memikirkannya kembali. 什么叫烦恼？就是你放不下，想又想不好，又没办法解决，这个叫烦恼。 Apa itu beban pikiran?
Ya, kita tidak bisa melepaskannya, kemudian kita berpikirkan bagaimanapun cara kita berpikir, kita tidak bisa menyelesaikannya. Inilah beban pikiran kita. 人不可能没有烦恼，只是你要有段落。你现在要修法，就是把烦恼放下；你现在要睡觉，就是把烦恼放下。明天早上起来，再开始你的烦恼。你要想什么，就去好好的想；不该想的时候，不要想，这个就没有烦恼。 Bagaimana yang disebut tidak memiliki beban pikiran? Saat kita bersadana, kita melepaskan semua beban pikiran kita. Saat kita akan tidur, kita melepaskan semua beban pikiran kita. Kemudian saat kita bangun, kita baru memikirkannya kembali, memikirkan dengan baik. Dan yang tidak perlu dipikirkan, tidak usah dipikirkan. Dan yang harus dipikirkan, baru dipikirkan. Itulah tandanya, caranya kita melepaskan beban pikiran kita. 能这样，你是有定力的人，包括你在禅定的时候，你也有这样子的这一种坚强的意志，有这样子的决心。我现在就是要好好观修持咒，学习禅定，这一些杂七杂八的事，我根本不理你。 Bila kita memiliki niat yang demikian teguh, maka kita akan memiliki daya samadhi yang sangat kuat. 渐渐，你会发觉你安静了。你在安静当中深入极静，你就相应。 Dan bila kita mencapai ketenangan dan yang sangat dalam dan kita menyatu, maka Anda pun akan mencapai kontak yoga. 相应没有那么困难，最困难的是你没有决心跟毅力，好好的把你的烦恼放下。 Sebenarnya mencapai kontak batin itu, kontak yoga itu tidak sangat susah. Yang susah adalah kita tidak memiliki kesadaran dan tidak bisa melepaskan beban pikiran kita dengan mudah. 我们学禅定有一个法叫立断，立断。那么在密教叫彻却，就是你瞬间可以把你的念头停止，或是瞬间可以把你不要让你的脑袋里面清空，不要想，那一段时间就已经在禅定了。 Dalam Tantrayana kita memiliki suatu sadhana yaitu menghentikan pikiran dengan segera. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita juga dalam sekejap kita juga sudah mencapai samadhi, berada dalam samadhi. 其实修了一段时间的人，他也有这样子的决定，这样子的定力。我可以马上不要想，但是它很短。 又回来，那一个烦恼马上回来。其实不管几秒、5秒、10秒、30秒，你能够这样子，在那一种把烦恼丢掉的那一种空灵的状态，那一段就是最好的禅定。 Asalkan Anda bisa mempertahankan kondisi itu dalam 5 detik, 10 detik, 30 detik, itulah kondisi samadhi yang paling baik. 要时间，要实修，然后慢慢把那一个空档拉长，到10分钟、15分钟，你都可以很清静的状态。烦恼来了，就像天空的浮云飘过去，你根本不要理，这就成了。 Asalkan Anda bisa melakukannya dengan tekun dan lakukan dengan konsisten. Pelan-pelan memperpanjang durasinya dari menjadi 10 menit, 15 menit. Kemudian saat kilesa datang, biarkan dia berlalu begitu saja. Asalkan bisa melakukannya dengan ketekunan, maka Anda akan mencapai keberhasilan. 从现在开始。
到我们老，你都能够这样子的修持，这样子的自我把握，到我们老了最后那一刻，我们就可以放下。 Asalkan Anda memiliki keyakinan seperti itu, keyakinan penekunan seperti itu, sampai hari tua, sampai hari terakhir, maka saat di hari terakhir Anda pun bisa melepaskannya semuanya. 师尊的书里面也写过，然后开示也说过，做超度有很多的现象。 众灵呢，师尊要接引他，他放不下，不愿意跟师尊去极乐世界。这个就是放不下的后果。我们修了一辈子，最后你放不下，那我们怎么解脱？ Banyak sekali fenomena penyeberangan yang diungkapkan oleh Maha Guru, yaitu di mana saat melakukan penyeberangan, ternyata para arwah mereka tidak bisa melepaskan kemelekatannya, dan mereka pun tidak bisa mendapatkan penyeberangan. Kalau kita berbawana, bersadana sepanjang waktu, dan kemudian pada saat terakhir kita tidak bisa melepas, kita masih melekat. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebebasan? 师尊也教我们睡觉的口诀，明光法，然后教我们念一个口诀：超生出苦，往生净土。南无阿弥陀佛。这个时候为什么教我们这样做？因为这个时候他就叫我们学习放下。你要睡觉，你不放下，你怎么睡？我们修行这么久，不管是入三昧地也好，相应也好，其最终的结果就是要能放下。Maha Guru juga mengajarkan kita kiat dari dalam menekuni sadhana tidur. Ada sadhana tidur dalam cahaya, kemudian merapal nama agung Buddha Amitabha. Sebenarnya tujuannya adalah mengajarkan kita untuk melepaskan segala beban pikiran. Kita menekuni sadhana bermeditasi, semuanya tujuannya adalah untuk melepaskan kemelekatan. 所以呢，世间有什么大法？师尊都说弥陀大法就是最大的法，能往生西方极乐世界就是最好的成就。所以在这之前，《阿弥陀经》都讲，一心不乱才能往生西方极乐世界。在修行当中，我们就是在学习一心不乱，然后再学习放下。当他有了定力的时候，这就是相应。 Ya, dalam sutra Buddha Amitabha mengatakan kita bisa melepaskan asalkan hati tidak galau, kita bisa terseberangkan ke alam suci. Dan asalkan kita tidak galau, memiliki daya samadhi, maka kita baru bisa mencapai keberhasilan dalam sadhana. 很多的分堂邀请我，那么叫我给他们上课，教他们怎么样修才能相应，教他们怎么修才能入三昧地。我说我的方法很简单，但是你看你做得到做不到，不是什么口诀，也不是什么多辛苦多难多难学的什么方法。 很简单的道理，但是你很多人做不到。Ya, banyak sekali wihara yang mengundang saya untuk memberikan pelajaran bagaimana menekuni samadhi, mencapai keyogaan dalam sadhana. Dan saya hanya mengatakan cara saya sangat mudah, asalkan
Anda bisa melakukan, Anda akan mencapai keberhasilan. 以我个人的经验，我有这2次的教育，在摩双莲池莲花座上自心流露的这样的一种情况，然后在做这一个第一坛的超度看到的那个地狱的景象，有了这2个在我心里面，我就决定了，不管怎么样，一定要走下去。 Berdasarkan pengalaman saya di Mahapadmiloka dan pengalaman melakukan upacara penyeberangan, maka saya telah bertekad, apapun yang terjadi, saya akan melanjutkan perjalanan saya. 所以，我要告诉所有的同门。 所有的师兄师姐，每个人的家庭有每个人的烦恼，但是不管怎么样，道心不可退。 Setiap keluarga, setiap orang memiliki beban pikirannya masing-masing. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh, sadar kita atau keyakinan tidak boleh pudar. 西方极乐世界摩双莲池是真正的实有，我们的圣尊莲生活佛是真实的大成就者，是真实的佛。 Keberadaan Mahapadmiloka adalah nyata adanya, dan keberhasilan dari seorang Mahasiddhi, Mahaguru kita adalah benar-benar seorang benar-benar Buddha. 那么40年来，瑶池金母传我灵疗、祭祀，还有超度法，种种的法，由师尊传法为根本。那么其中的口诀、心要有地藏王菩萨。 有瑶池金母，有大白莲花童子的教导，所以这3尊已经变成是我的3大本尊。 Berbagai sadhana, dharma dan berbagai kiat yang diajarkan oleh Mahadewi Yautse, Bodhisattva Siddhigarbha dan Padma Kumara, maka Maha Adinata ini semua menjadi mula Adinata saya. 今天我把我的真实的这个经历，真实的一个过程分享给大家，增长大家对师佛、对真佛宗、对摩双莲池的信心。最重要的一点是每个人 都要对自己有信心。 Hari ini saya membagikan pengalaman saya mengenai Mahapadmiloka dan Mahaguru. Semoga Anda memiliki keyakinan yang lebih kuat terhadap Mahaguru dan Mahapadmiloka. Dan yang terpenting adalah Anda sendiri harus memiliki keyakinan, memiliki rasa percaya diri. 所以说，不管怎么样困难，都不要退缩，也不要造成苦恼或是放弃。人一生短短的，很快就过，用一生的时间跟他拼一个永远的，怎么不划算？你们说对不对？ Ya, apapun kesulitannya, kita jangan menyerah. Kita dengan sesuatu kita berusaha menghadapi kesulitan yang kita hadapi untuk memperoleh keberhasilan yang kekal. Kita tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan itu. 我请莲峰教授是问大家，我刚刚讲的，你们听得清楚吗？听得懂吗？ Ya, yang saya jelaskan hari ini, apakah Anda semua mengerti?
可以吗？听得懂吗？ Apakah Anda semua paham atas penjelasan saya? 听得懂，你们照这样去修，照这样去做，你就会觉得你越来越快乐，越来越没有烦恼，越来越自在。 Kalau Anda memahami, maka Anda lakukanlah seperti ini, maka Anda segala beban pikiran Anda akan berkurang dan merasa semakin leluasa. 你会越来越清净，你的心越来越平静，你很快就可以进入三昧地。 Anda menjadi suci dan menjadi bersih, tenang, dan Anda akan cepat memasuki samadhi. 我们不能入禅定的关系，是因为你头脑里面不清净，你烦恼很多，把你占据了，把你的精神占据了，把你的心占据了，所以你没办法进入空。 Kita tidak bisa menekuni samadhi karena kita terlalu banyak beban pikiran. Pikiran kita tidak bersih, yang mengganggu kita untuk mencapai kesunyataan. 而不是你去学什么多高深的大法，修什么多深的秘法，不是，是先从你的心整理，从你的烦恼丢掉放下，这个才是真正的口诀。 Kiat yang paling utama adalah kita belajar bagaimana membersihkan batin kita, membersihkan pikiran kita, kita menekuni samadhi. Bukan kita menyuruh kita untuk mempelajari dharma tantra yang begitu dalam dan yang begitu rahasia. 师尊非常慈悲，他广传密法，所有习真怀诸法都传给我们。 各大本尊法也都传给我们，是应对着我们每个人的因缘，你选择你喜欢的、适合的去修，而不是你要修的那么多，而烦恼还没有断。 Mahaguru membabarkan banyak sadhana karmam dan sadhana Maha Astadhinata. Sebenarnya itu adalah welas kasih dari Mahaguru kita, karena setiap orang memiliki nidana yang berbeda dan kita bisa memilih yang paling sesuai dengan diri kita. Bukan kita menekuni sadhana dengan berbagai beban pikiran yang tidak bisa kita lepaskan. 还有5分钟，还有5分钟啊！ Ya, masih 5 menit. 我讲一下今天的超度的内幕一样的。 当破地音一打的时候，一样在我的面前，从前面裂开，到我很远很远的地方。而且今天来了很多的军队，有现代的，有古代的。古代的有兵马，有骑马的那种将军，然后呢？ 军威非常的壮盛，而且都还有军旗，都来接受超度。Ya, saya jelaskan fenomena penyeberangan pada hari ini. Ya, tetap sama seperti yang dulu. Saya begitu memperagakan mudra penerobos neraka, maka tanah pun terbelah sampai ke tempat yang sangat jauh. Namun yang datang banyak sekali serdadu dari masa lalu dan masa sekarang. Yang masa lalu banyak yang ada yang menunggangi kuda, membawa panji, dan semuanya hadir dan menerima penyeberangan. 当教授师跟法师去外面引领外面的这一些众灵进来这一个皈依的时候，地藏菩萨呢，用很强的白色光幕把它围起来，把大家围起来，大家都在白色光幕里面，所有的无形呢进到前面来，那个空间是重叠的，
而且大家呢用光幕把你们围着，免得大家呢有冲犯。哎，这个是地藏菩萨的慈悲，保护我们真佛的弟子。Ya, pada saat kita ritual catur sarana membimbing para arwah memasuki dharma sala untuk menerima catur sarana, Bodhisattva Ksitigarbha memancarkan cahaya putih yang sangat terang menyelimuti Anda semua. Kemudian para arwah hadir di depan, dan itu menyelimuti dengan cahaya putih adalah melindungi kita agar kita tidak terkena pengaruh dari para arwah tersebut. 第一的众生，我们做了一场很殊胜的这一个地藏菩萨的这一个瑜伽宴口，依着这个法缘的殊胜，然后破第，他们才能出来啊！出来只是一下子接受了这个甘露法光的加持，结束以后马上又收回地里面去。Dan saat upacara para arwah yang hadir dari alam neraka, mereka hadir hanya seketika saja. Mereka memperoleh pemberkatan, memperoleh sari dharma. Setelah upacara selesai, mereka pun kembali ke alam sana. 那么借着地藏菩萨的教导，跟他所示的法宝及诸尊的加持，在荆棘，那么我尽我的所有的所学、所有的力量，去做好每一坛的超度。Berdasarkan apa yang saya pelajari, saya melakukan setiap penyeberangan dengan apa yang bisa saya lakukan. 那么可以讲说，这么多年以来，来到我们印尼雷藏寺，这么壮观、这么大的一个佛寺，办这一场这么大的法会，也是我的第一次。 Dan menghadiri wihara yang begitu besar untuk menyelenggarakan upacara yang begitu besar juga, upacara agung ini juga merupakan pengalaman saya yang pertama kali. 所以我要很感恩、感谢我们莲慧上师，他把这一次机会让给我。 Dan terima kasih kepada Acarya Sulian Fei yang memberikan kesempatan ini kepada saya. 我这一次来10月3号进来，然后先到萨玛琳达元大堂，然后到三巴龙，然后到巴嘎隆岸，然后这里是第四个行程。Dan saya hadir di Indonesia datang ke Indonesia pada tanggal 3 Oktober. Kita kemudian ke Samarinda, ke Semarang, ke Pekalongan, dan di VVBN adalah pemberhentian saya yang keempat. 所以还是这里最大场。 Dan upacara di sini adalah upacara yang paling besar. 那么。 大家，我想都听得懂我在说什么。Saya merasa Anda memahami apa yang saya katakan. 因为实在讲，人之所以有苦恼，之所以有病痛，除了业障以外，再来就是我们自己的念头打不开。 我们的身体跟我们的心会互相影响，你的心不能快乐，不能宽广，你的身体就会出现病态。Ya, jadi antara pikiran dan diri kita memiliki kaitan yang sangat erat. Bila
kita dalam hati kita merasa tidak senang karena pikiran kita ada gangguan, memiliki gangguan kilesa. Karena ada kilesa baru pikiran hati yang merasa tidak senang. 所以说，人呢也是气脉明点的问题。精气神如果旺盛顺畅，你身体就健康；如果你的精气神气脉阻塞，你就生病。 Jadi kalau kita prana nadi dan bindu kita semuanya bisa lancar dan tentu saja kesadaran kita pun juga bisa terjaga, maka kita kesehatan pun akan prima. Bila ada sesuatu dari salah satu faktor dari sana yang terhambat, maka kita kesehatan pun akan terganggu. 所以说，看得开的人，心会比较舒畅，会比较面露笑容，这种人比较少生病。 Bagi yang bisa melepaskan beban pikirannya, maka dia akan merasa sangat bahagia dan dia akan jarang sakit. 大家都听得懂了哈，都明白了。好，那明天后天就不用问事了哈。 Jadi kalau Anda memahami semua, maka mulai besok dan hari berikutnya tidak perlu berkonsultasi lagi. 今天很感恩有这个机会在这里跟大家结缘，也跟无形面的结缘，借师尊的这一个秘法，借地藏王菩萨及诸尊的加持，那么我们做了一场名扬两利的法会。 最重要的就是能解开我们的心结，那一种法会是最有功德、最有力量，我们才是真正能够得到利益的。 Ya, melalui pemberkatan dari Maha Guru dan para adinata, kita menggelar upacara dan yang terpenting adalah kita bisa membebaskan ikatan dalam hati kita, dalam batin kita. Dengan demikian, kita baru bisa merasakan upacara yang sangat berhasil. 超过5分钟，不好意思，因为真正的这一个体系你要讲完是讲不完的，时间的关系，这一次。 我只讲了几个重点，让你们能够体会的、听得懂的，这个是最重要的。法，什么叫做什么？叫做真的。什么叫做真的？你做得到的，它才是真的；你做不到的，真的也变假的。 Sebenarnya apa yang dikatakan dengan yang benar, yang satya, yang sejati, yang bisa kita lakukan itu adalah sesuatu yang nyata. Kalau sesuatu yang kita tidak bisa lakukan, yang sejati, yang nyata pun akan menjadi yang palsu. 所以说，常理就是真理。常理你做得到，它就变成真理。 所以常理都做不到，你追求什么更深的真理都没有用。 Suatu kebenaran yang bisa kita lakukan, maka itulah selalu menjadi kebenaran. Kalau suatu yang teori yang nyata itu teori yang tidak bisa kita lakukan, yang begitu teori yang begitu dalam pun yang tidak bisa kita lakukan, maka itu semua akan menjadi yang palsu. 所以最后呢，我借这个时间跟这一个地方来祝福我们印尼雷藏寺法务兴隆广度众生，然后大家修法成就，
身体健康，家庭圆满幸福。还有一个现在最夯的暴富，暴富！谢谢大家。Om Mani Padme Hum. Melalui kesempatan ini, saya memberi semangat, semoga VVBN senantiasa berjaya, semoga Anda semua sehat, keluarga rukun, dan yang terakhir adalah Paufu. Baik, terima kasih kepada Upacarika 释连来上师，我们在热烈的掌声感谢释连来上师的法语开示。